Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Halo, selamat pagi. Selamat kembali ke Peachtree Morning Show. Kami berasa gembira dapat menjawab soalan-soalan hebat daripada anda. Hari ini 23 hari bulan Jun, hari Selasa yang indah. Rancangan kami akan mencapai 100 episod dan hari ini adalah episod yang ke-97. Encik Casey Michael Roach dah tertanam benih perundingan percuma untuk 2000 minit dalam rancangan ni. Seperti yang kita ketahui, tanam ni dapat ni lah. Marilah kita tonton soalan untuk hari ini. Anai, boleh anda mainkan video tu? Hai, saya Barbara dari Austria, kawan saya Yurik dari Switzerland dan saya ada soalan. Kami pernah tinggal di bandar-bandar di mana hujan selalu turun, tapi sekarang hujan semakin kurang dan ianya menimbulkan masalah besar dalam bidang pertanian. Kebakaran berpunca daripada kemarau, punca air bawah tanah merosot. Masalah ni wujud di seluruh kawasan. Jadi apakah benih untuk hujan turunnya? Terima kasih. Bye-bye. Ya, setelah hampir 100 episod dalam Peachtree Morning Show, penonton-penonton kita tahu yang soalan ni adalah sah sebab kita tahu yang segalanya datang dari kita. Maka hujan maupun tanah yang kering adalah datang dari kita. Jadi saya rasa ini adalah soalan yang sah. Dan kami juga tahu setiap orang ada pandangan berbeza mengenai hujan. Saya mungkin fikir hujan tu baik kerana ianya menyiram tanah. Tapi hujan terlampau menjadi bencana pula ya. Tapi saya fikir apa yang Barbara nak tahu ialah cara-cara dapat hujan supaya tanah subur dan tanaman dapat bertumbuh. Jadi Anai, bolehkah anda mula dengan pandangan anda ya? Terima kasih Eva. Thank you, Eva. Berkenaan benih ni saya tiada banyak pengalaman. Saya tinggal di bandar yang indah sekali dan cuaca juga sangat bagus sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun kami dapat cuaca panas. Itu sebabnya saya tak terfikirkan ini sesuatu masalah. Apa yang saya tahu ialah semasa tahun 10 selama tanam 10 benih baik utama, saya ingatkan diri saya jika bertutur dengan tak begitu ramah dengan orang lain, kita akan berhadapan masalah kekurangan sumber air di tempat tinggal kita. Jadi Barbara dan kawannya boleh cuba menjaga pertuturan mereka terhadap orang lain. Tapi mungkinkah Casey Michael boleh beri penjelasan lebih mendalam mengenai kaitan antara pertuturan sopan dengan keadaan hujan yang semakin berkurangan tu? Dan keadaan semakin berkurangan air ni. Okey Anai, terima kasih kerana berikan saya masalah ni. Apabila saya dapat tahu tentang soalan ni, saya beritahu setiap kawan saya, janganlah tanya soalan tentang hujan kepada seseorang lelaki yang tinggal di kawasan gurun. Tapi dalam kawasan gurun ni agak bagus juga kami sentiasa dapat hujan apabila ianya diperlukan. Kami juga ada sumber air bawah tanah. Beberapa bulan ni saya menyunting suatu buku perubah yang diterjemah oleh Dr. Eric Wu dan saya nama buku ni dipanggil All the Kinds of Karma, setiap jenis-jenis karma, dan ianya dikarang oleh Buddha sendiri. Dalamnya terdapat lebih kurang 300 halaman berkenaan dengan berkaitan karma. Saya rasa berdasarkan buku tu, seperti yang Anai kata, kekurangan kejadian hujan adalah disebabkan pertuturan kita yang mengganggu dan mengecewakan orang. Saya suka satu idea dalam DCI yang dipanggil tasik kristal dan saya fikir yang Eva boleh huraikan tentang idea ni ya. Ya, saya suka sangat alat ni sebab sifat kebaikan ke-6 ni adalah kebaikan yang saya usahakan dulu kerana kekurangan saya. Jadi tasik kristal
adalah alat yang hebat. Saya sentiasa mengingati diri tentang tasik kristal apabila rasa terganggu dan dalam perbualan dengan rakan saya. Kita bayangkan ada sebuah tasik dalam minda dan apabila kita selesaikan berinteraksi dengan orang lain, tasik tersebut sepatutnya senyap dan tidak bergerak sebaik mungkin, ya. Biasanya selepas saya berbual dengan seseorang, fikiran mereka seperti bersererak sebab suara saya lantang dan sifat saya yang kritikal, maka banyak hasil negatif terbentuk, bukan saja kekurangan air. Jadi itulah tasik kristal. Kita perlu hormati kedamaian minda seseorang. Kita tak mahu ganggunya dan ia patut sentiasa santai dan tenteram. Ya, saya rasa ada perkara penting di mana mood seseorang boleh merebak kepada yang lain. Jadi anda bekerja di dalam syarikat besar. Contohnya saya bekerja di dalam syarikat besar hampir 20 tahun dan dapat lihat jika pekerja-pekerja pejabat berasa gembira, minda mereka tenang dan suasana kerja harmoni. Kemudian seseorang rakan kerja masuk ke pejabat dan mula menjerit. Saya berasa gemetar dan menjerit. Ini seperti jangkitan virus COVID di mana pekerja lain sebra keadaan ni ke bilik lain dan yang seterusnya. Selepas 2 jam saya dapati tingkat saya bangunan di New York ni mungkin ada 100 orang telah menjadi pemarah disebabkan jangkitan wabak virus yang pertama ini. Dinyatakan hal ni ada kesan terhadap dunia luar. Jadi kenapa pula ianya mengganggu hujan turun? Apakah pendapat kalian? Soalan yang bagus. Saya tak pernah... apakah pandangan anda? Saya tak pernah dapat soalan ni seperti yang saya sebut tadi. Jikalau ianya berkaitan sifat kebaikan ke-6 di mana kritikan mengusik minda, dalam hal ni ia bermaksud tanah minda juga terusik. Tanah ni sepatutnya perlu air untuk disuburi, tapi ianya tak mendapatnya kerana gangguan tersebut. Ya, terdapat satu tema berkenaan sifat percakapan yang negatif, ya. Tema ni ialah apabila kita tak bertutur dengan berhati-hati sesuatu yang memudaratkan hasil dari benih-benih. Mereka membantukan pertumbuhan benih. Jadi apa yang Eva kata ialah ide yang bagus. Kebanyakan masa bila kita tak berhati-hati dalam pertuturan kita, kita menyakiti orang lain dan ini menjejaskan pencapaian matlamat kita dan projek kita. Juga ada kesan-kesan tertentu. Malah hal ini menjejaskan hasil kita. Contohnya tahun ni saya tanam pokok palm. Cuaca dan hujan biasa saja, tapi pokok ni tak berbuah. Saya tak tahu mengapa. Tahun lepas ia berbuah beratusan palm. Mereka kata ini berkaitan dengan pertuturan buruk, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Perbualan ini tak berguna, tiada benda terhasil, kerja-kerja gagal, macam itulah. Itu adalah huraian yang bagus. Jadi sekarang biar kita fikirkan di sebaliknya untuk berikan betul atas soalan ni, ya. Boleh kita rumuskan apa yang kita buat untuk dapatkan hujan? Boleh kita tarian hujan DCI. Jadi apakah tarian hujan DCI ni? Saya teruskan. Sila teruskan, Anai. Saya dapat satu akal di mana benih-benih ada tahap berlainan. Contohnya pertuturan ni adalah satu tahap. Fikiran kita tentang orang lain ataupun sendiri adalah satu lagi tahap. Nampak seperti kita tak boleh bertindak biadab terhadap orang lain, tapi kita berfikiran biadab terhadap mereka. Ini adalah keadaan saya apabila saya tanam benih-benih, ya. Saya sedar fikiran saya
agak kejam. Kira apa yang anda nak kata? Saya tengah fikir tentang saya mengajar di sebuah pusat rohani di California yang terletak di dalam hutan. Jalan ke sana sangat teruk dan mereka juga tanya saya soalan yang sama. Mereka tanya, apakah sebabnya untuk jalan-jalan yang buruk ni? Saya kata, saya tak percaya ni, tapi saya tak pasti saya percaya ni. Tapi menurut buku, menurut John Kappa, sebabnya kita bercakap kasar kepada orang lain. Dan selepas tu saya pun balik. Tapi mereka buat satu program yang aneh di pusat ini. Setiap orang kena tanda tangani satu perjanjian untuk tak bercakap kasar antara satu sama lain. Dan mereka mengambilnya dengan serius sekali. Manakala saya tak tahu ya. Jadi 3 bulan kemudian kerajaan pergi perbaiki jalan dan juga mengecatkan jalan tu. Kosnya sangat tinggi tahu, lebih kurang $1 juta. Tapi kerajaan kata ia akan buatnya dengan percuma. Saya tak tahulah. Mungkin ia berkesan kan? Cerita yang bagus sekali. Saya ada satu idea tapi saya tak pasti ia betul atau tidak ya. Sila betulkan saya kalau salah. Saya tahu niat tu juga boleh tertanam benih. Jadi katakan saya minum segelas air dengan niat nak isi keperluan badan saya ni. Saya masukkan air ke dalam badan saya rasa gembira dan dedikasinya kepada tanah subur dan emak dan juga mereka yang kurang minum air itu. Kekurangan air boleh menjejaskan otak dan ingatan mereka pun menjadi susut kan. Jadi mereka selalu disuruh minum banyak air. Tapi mak saya tak minum air. Suka sekali suruh dia minum air ya. Kalau saya letak gelas air di merata-rata tempat untuk ingatkan emak minum air dan ajak emak minum air untuk badannya dan dedikasinya kepada tanah tu. Adakah cara ini boleh berkesan? Saya sangat suka idea ni. Minum air supaya kita sihat dan dapat bantu lebih ramai orang dan mendorong mereka lain supaya banyak minum air. Saya rasa ia boleh bawa kesan kepada hujan. Satu idea bagus sekali. Mari kita dah tetapkannya sebagai jawapan kepada soalan ini ya. Ini dia DCI, talian hujan DCI. Minum banyak air ya. Ya, saya suka idea ni, idea hebat sekali. Ya, itulah sebabnya saya suka sistem DCI ni yang mudah sekali. Minum banyak air dan jika niatnya baik dengan motivasi yang tinggi, anda boleh jadi orang Indian yang menari di padang untuk dapat hujan agar hujan turun ya. Saya sukanya mudah dan boleh bantu ramai orang. Ya, senang dan boleh bantu ramai orang. Ada apa-apa lagi ke? Saya rasa dia juga sebut tentang kebakaran sebagai penyebab tiada hujan. Sebab ini mungkin bukan penyebabnya dan sebab yang lain. John Kappa kata nilai murni keempat berbohong mengakibatkan bencana alam. Jika berhati-hati bila bercakap, jangan cakap kasar atau berbohong kan. Iaitu jangan berbohong ya. Ya, cool. Saya asyik fikir tentang mereka di Afrika yang tiada air. Kos untuk tolong mereka gali sebuah perigi tak banyak. Kami tengah buat sesuatu untuk bantu orang asli di sana. Bila saya fikir tentang wabak, saya rasa sebahagiannya berpunca dari kita yang mengabaikan mereka di Afrika. Saya tahu mereka perlu bantuan tapi kita tak bantu mereka.
Jadi nampaknya air ialah sesuatu yang bernilai di dunia dan kos untuk bina sebuah perigi dengan pam di negara dunia ketiga ini murah sahaja, dalam lebih kurang $600 saja. Saya rasa ia sesuatu yang kita boleh buat ya. Bagus, saya sukanya. Saya rasa masa pun dah sampai. Pengawal masa Jerman memang tepat. Boleh tunjukkan alamat email Anai? Mungkinkah anda adakannya kerana tak dapat ingat alamat email ni? Ini dia music mix untuk Spotify Music Playlist. Email dia. Tolong email ke musicmix@dhammakatainstitute.com. Sila hantar soalan anda. Casey Michael belum bersara lagi dari Peachtree Morning Show ya. Jadi hantarkan soalan ke seekquestions@dhammakatainstitute.com. Dan kami akan berasa sangat gembira menjawab soalan-soalan anda. Dan ini dia soalan untuk esok. Ya, ini soalan untuk esok. Halo cikgu-cikgu, saya Menia dari Romania. Impian saya dan suami saya ialah membina rumah untuk family kami sejak 2 tahun yang lalu. Tapi kami tak cukup duit untuk siapkan rumah ni. Hanya halaman kami. Dan kami bina sikit-sikit di sini dan di sana. Tapi setiap kali tak dapat siapkan. Jadi apakah benih untuk lihat rumah kami siap dan untuk nikmatinya ya? Oh, bagus sekali. Kami ada Utah dan Raul untuk soalan ni. Ya, esok dengan Raul dari Mexico dan Utah dari Berlin. Bagus sekali bila Mexico dan Jerman bersama-sama ya. Ya, mungkin kamu tak tahu, Anahi dan saya pernah bekerja dalam bidang yang sama, iaitu penyelidik pasaran. Kerana bila kami fikirkan pen, adakah pendapat orang lain dapat bantu saya atau bantu syarikat seperti L'Oreal, Audi, dan adakah dia dapat bantu syarikat seperti L'Oreal dan Audi? Kerja kami ialah dapatkan data kualitatif dan kemudian beritahu Audi apa yang patut dilakukan. Kami fikir apa gunanya tu dan kami mahu gunakan masa dalam pekerja atau perkara-perkara yang berguna kan. Saya teringat hari Jumaat ni kami ada kejutan untuk episod ke-100 untuk Peachtree Morning Show. Yeay! Tak sabar-sabar menanti satu. Saya rasa pasaran kuantitatif boleh jadi berguna tau. Menanam benih seperti garam. Jika masukkan garam dalam pasaran kuantitatif, rasanya jadi lebih bagus dan ia jadi berkesan ya. Ya, lagi satu saya rasa kerja saya berguna bagi L'Oreal. Kerana bila L'Oreal berminat dalam pendapat pengguna-pengguna dengan membayar kami ya. Benih ini membawa kepada pengguna-pengguna pula berminat dalam produk mereka. Syarikat besar seperti kereta besar dan kosmetik ni bayar untuk fahami keperluan pengguna-penggunanya. Jadi ini caranya. Ya, saya sukanya. Saya masih ingat anda bagi saya tesis PhD anda tu. Tapi saya tak faham satu pun ya. Saya harap saya masih adanya untuk letak komputer saya tinggi ya. Ya, tebal sekali. Biar saya tunjukkan ya. Saya tahu. Ini dia. Anda boleh letak komputer kamu di atas ya. Ya, satu hari nanti anda perlu terangkan kepada saya ya. Ya, buku kamu mungkin lebih penting. Taklah. Jadi terima kasih. Jumpa lagi esok. Terima kasih. Bye-bye. Thank you, guys. Bye-bye. Bye.
Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.